Mitos dan legenda Raja Bersiung di Kedah. Kisah Raja Bersiung dikatakan berasal daripada cerita-cerita lisan yang berunsurkan mitos dan legenda. Ia kemudiannya disematkan dalam sastra tulisan diberi nama Hikayat Merong Mahawangsa. Ia merupakan sebuah karya sastra sejarah teragung berkaitan dengan sejarah negeri Kedah. Sama ada ianya hanya satu mitos atau kisah benar, kezaliman Raja Bersiung sentiasa menarik perhatian peminat sastra dan sejarah tanah air. Hikayat ini pernah direkodkan oleh R.J. Wilkinson pada tahun 1898 bertajuk Salah Silah Negeri Kedah Darul Aman. Ia kemudiannya diterbitkan dan diolah semula oleh Siti Hawa Saleh pada tahun 1991. Kebiasaannya dalam penulisan sastra Melayu, sesuatu kritikan terhadap raja disampaikan secara tersirat dan memerlukan pemahaman mendalam seperti Temasek dilanggar Todak, Sultan Melaka meminang Puteri Gunung Ledang dan beberapa lagi. Manakala Hikayat Raja Bersiung pula adalah satu-satunya sastra Melayu lama yang menceritakan kezaliman seorang raja secara terus terang. Ini yang menjadikannya istimewa berbanding hikayat-hikayat lain. Dalam Hikayat Merong Mahawangsa, watak Raja Kedah yang kelima sebelum memeluk Islam ialah seorang raja keturunan Siam bernama Raja Ong Maha Peritaderia. Dia dikatakan seorang yang berperwatakan bengis dan zalim. Jika ada rakyatnya yang melakukan kesilapan walaupun sedikit, dia akan memerintahkan mereka supaya dipenjarakan. Manakala gelaran Raja Bersiung yang diberikan kepadanya dalam Hikayat Merong Mahawangsa mungkin kerana dia gemar memakan bayam yang bercampur darah. Ceritanya bermula apabila salah seorang tukang masaknya secara tidak sengaja terhiris jari dan darahnya bercampur dalam masakan sayur bayam. Raja Bersiung makan masakan sayur bayam tersebut dan perasan bahawa ia tidak sama seperti sebelumnya. Dia memerintahkan pengawal untuk memanggil tukang masaknya untuk menghadap. Setelah disoal apakah yang menyebabkan rasa sayur bayam itu lebih enak, akhirnya tukang masaknya mengaku bahawa masakan itu telah bercampur darah secara tidak sengaja. Tukang masak yang takut akan dihukum terkejut apabila Raja Bersiung yang zalim itu memberikan reaksi berlainan sama sekali. Raja Bersiung memerintahkan agar resepi baru itu dibuat setiap hari bermula dari saat itu. Dia juga mengarahkan pengawalnya agar tahanan di penjara yang menanti hukuman mati dibunuh dan diambil darahnya setiap hari untuk digunakan dalam masakan kegemarannya itu. Sejak daripada itu, rakyat negeri Kedah semakin takut kepada Raja Bersiung yang sering dahagakan darah itu, termasuklah para petugas di istananya sendiri. Apabila tahanan di penjaranya semuanya habis dibunuh, Raja Bersiung mengarahkan pula para pengawalnya untuk menculik orang awam, khususnya kanak-kanak. Rakyat negeri Kedah termasuk para petugas istana menjadi semakin marah dan benci kepada Raja Bersiung. Akibat perbuatannya meminum darah itu juga, tanpa disedari 2 batang taring atau siung telah tumbuh di mulutnya. Raja Bersiung malah berbangga dengan siungnya itu. Dia mahu semua rakyatnya tahu bahawa siungnya bertambah panjang apabila dia memakan lebih banyak darah manusia. Ia menambahkan lagi ketakutan rakyat Kedah. Bagi Raja Bersiung pula, dia perlukan rasa takut dan hormat itu dari rakyat dan juga musuhnya. Pernah sekali salah seorang daripada tukang masaknya cuba untuk meletak racun dalam masakan sayur bayam bagi menghentikan kekejaman Raja Bersiung. Akan tetapi rancangan itu gagal apabila anjing beruang milik raja itu menumpahkan dan memakan masakan itu. Anjing beruangnya mati sejurus selepas itu dan tukang masak yang terlibat diseksa dan dihukum bunuh. Ada juga berlaku pemberontakan oleh para nelayan di Kedah untuk menentang kezaliman Raja Bersiung. Tetapi berjaya digagalkan oleh para tentera yang ditugaskan oleh raja. Semua pemberontak telah berjaya dibunuh dan salah seorang daripada mereka merupakan adik kepada seorang menteri Raja Bersiung. Ketika kejadian itu, menteri itu berada di luar negeri Kedah. Apabila pulang, orang kampung menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Menteri itu berasa marah dan sedih kerana dia amat patuh kepada raja sebelum ini.
Menteri yang terkenal di kalangan orang istana itu bercadang, sudah tiba waktunya untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap kekejaman yang berlaku. Dia menanti masa yang sesuai untuk melakukan pemberontakan. Pada suatu hari ketika Raja Bersiung keluar berburu, menteri itu menjalankan misinya. Dia berjaya mendapat sokongan daripada menteri-menteri lain dan pasukan tentera Raja Bersiung sendiri. Mereka mula menuju ke tempat Raja Bersiung memburu dan mengepung Raja Zalim itu. Melihat keadaan itu, tahulah Raja Bersiung bahawa terjadinya pemberontakan. Dia mengarahkan pengawal dan tentera yang mengiringnya untuk menentang pasukan pemberontak itu. Akan tetapi tiada siapa yang patuh kepada arahannya. Raja Bersiung berasa takut dan cuba untuk melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri. Ketika melarikan diri, Raja Bersiung telah memulas dan mencabut siungnya agar tidak dikenali dan membaling taring itu di kawasan yang kini dinamakan Baling di Kedah. Raja Bersiung juga dikatakan telah singgah di Perak ketika melarikan diri. Kawasan yang disinggahnya itu kini dikenali sebagai kota Raja Bersiung di Ijuk selama Perak. Raja Bersiung akhirnya mati ketika dalam buangan dan tanpa sebarang gelaran dan kuasa. Kisah unik Raja Bersiung ini telah diperbaharui dalam bentuk filem dan ditayangkan pada 1968 atas permintaan Perdana Menteri yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman kerana keunikan kisah itu.